Assalamualaikum. Kejap tengok muka saya. Waalaikumsalam. Okey. Kita straight to the point je lah. Sebab dalam keadaan PKPD ni kan semua dalam keadaan resah. Jadi kita kerja semua nak cepat je. Okey. Selain daripada kita patuhi SOP ni kan, untuk kita punya kesenangan hidup, kita sihat dalam keadaan keafiatan kesejahteraan. Ya. Itu kita patuhi government punya ni lah. Tapi kalau dari segi individunya untuk memperbaiki kerohanian semua, ada tak benda-benda yang bagus kita amalkan untuk mengharungi PKP ni? Gitu. Terima kasih sahabat saya. Dan kita sedia maklum, kita negara kita ni sedang menghadapi PKP, menghadapi wabak COVID-19. Lepas tu? Wabak COVID-19 jauh sangat, dekat sangat kot. Tak payah kot. Okey, saya nak bagi tips kepada mereka, sahabat-sahabat saya yang berada di mana-mana. Dan selain pada kita ikut SOP, kita patuh pada perintah kerajaan, kita ikut SOP, sanitize tangan, pakai face mask dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, abang-abang sekalian, saya berada di kawasan pemulihan fasa kedua. Pemulihan fasa kedua. Dan ada tempat yang PKP, ada tempat yang PKPD. Macam kita di Selangor PKPD kan. Jadi selain pada kita ikut SOP, ada banyak cara yang kita boleh buat untuk kerohanian kita, untuk buat jiwa kita jadi tabah, buat jiwa kita jadi tenang. Salah satunya ialah kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar dalam waktu-waktu sekarang ni banyakkan beristighfar. Sebab istighfar ni satu perkara, satu zikir yang sangat bagus. Banyak zikir-zikir yang lain pun yang bagus. Ada yang tak tahu tu istighfar tu macam mana? Orangnya asyhadu an la ilaha illallah tu istighfar. Istighfar astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Cukup. Mana yang boleh sampai situ, astaghfirullahalazim. Mana yang sambung, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mana yang tengah nak beginner tu, astaghfirullahalazim, astaghfirullah pun boleh. Penting astaghfirullah ini kerana Allah akan memakbulkan doa hamba dia yang sering beristighfar. Nak bagi contoh, kena cerita, kan? Kena cerita. Orang kita ni dia suka cerita. cerita. Dia ada satu cerita tentang zikir istighfar ini. Cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Satu orang guru, satu orang alim yang mengasaskan mazhab Hanbali. Dia bukan calang-calang guru, bukan calang-calang ulama dia ni. Tinggi ilmu dia. Dikatakan menghafaz hadis beserta sanad dan matan, ya, dekat 1 juta. Jadi cerita dia, satu hari Imam Ahmad ni pergi ke satu tempat, satu pekan, dan dia ada urusan di sana. Dan bila agak lama urusan itu, sampai membawa kepada petang, dan Imam Ahmad ingin bermalam lah. Jadi dia mencari rumah tumpangan, macam kita sekarang ni hotel, kan? Jadi cari tak jumpa. Bukan tak jumpa lah, mungkin dah penuh, sebagainya, tak jumpa. Tak ada tempat untuk bermalam. Jadi dalam keadaan mencari itu, tiba-tiba dia disapa oleh satu orang. Dan orang ini bertanya, "Wahai tuan, nampak macam kesulitan. Jadi kalau boleh saya bantu, ceritalah, boleh saya bantu." Jadi Imam Ahmad kata, "Saya nak mencari rumah tumpangan, tapi tak ada." Jadi kata, "Tak payah susah-susah tuan. Kalau tuan tak kisah,
bermalamlah di rumah saya. Jadi Imam Ahmad kata, tak apalah, bolehlah bermalam di rumah tuan. Jadi tapi rumah saya jauh sikit lah, kita kena jalan kaki. Jadi berjalan kakilah. Semasa dalam perjalanan, Imam Ahmad nampak orang ini mulutnya terkumat kamit, seakan-akan membaca sesuatu. Bila nampak keadaan begitu, Imam Ahmad perhati dan dia baca sesuatu itu, mulut terkumat kamit tu, sampai ke rumah. Bila sampai ke rumah, dah selesai rehat, dah selesai makan, Imam Ahmad bertanya, dalam sesi borak-borak tu, selesai makan apa semua tu, Imam Ahmad tanya, wahai tuan, saya nak tanya sikit. Apa dia? Semasa dalam perjalanan, saya nampak tuan mulut kumat kamit, seakan-akan membaca sesuatu. Apa yang tuan baca? Jadi orang ini pun bukannya orang yang kaya sangat. Dia seorang, ada satu riwayat mengatakan tukang besi, ada satu riwayat lagi mengatakan dia tukang roti, tukang buat roti. Ceritanya dia adalah orang yang sederhana je lah. Sederhana. Jadi dia kata, saya berzikir tuan. Zikir apa yang tuan baca? Dia kata, saya baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Lebih kurang macam tu. Yang pentingnya dia baca istighfar. Kemudian Imam Ahmad ini kata, sudah berapa lama amal baca zikir ni? Sudah lama, dia kata, sudah lama. Kesan daripada tuan baca zikir ini apa dia? Apa yang tuan dapat bila tuan baca zikir ini? Jadi mungkin saya lebih kepada dia sebagai seorang tukang besi lah. Jadi tukang besi ni kata, sejak saya baca zikir ini, apa saja yang saya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tak pernah tolak dan Allah Taala kabulkan. Cuma satu yang saya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala belum nak kabulkan lagi. Jadi Imam Ahmad tanya, apa kalau boleh, apa yang tuan doa tu yang Allah Taala belum kabulkan lagi? Jadi dia kata, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya saya dapat berjumpa dan bertemu dengan satu ulama besar yang bernama Ahmad bin Hanbal. Hebat. Sedangkan dia tidak tahu orang yang ada di depan dia itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad seakan-akan terkejut. Kemudian Imam Ahmad kata, wahai tuan, ketahuilah bahawa saya lah Ahmad bin Hanbal. Jadi habis kisah kat situ lah. Jadi pada pandangan saya, Allah Ta'ala bukan saja mentakdirkan dia dapat berjumpa Imam Ahmad itu dengan dia pergi berjumpa Imam Ahmad, tetapi takdirnya Imam Ahmad itu, dia jumpa Imam Ahmad dalam keadaan Imam Ahmad datang ke rumah dia. Itu kisah hebatnya zikir. Zikir astaghfirullahalazim ini. Jadi pada abang, kakak, adik-adik sekalian, tuan-tuan dan puan, Mari kita amalkan sama-sama. Kita amalkan sama-sama zikir ni. Kita buat amal. Dia tak susah. Lepas subuh ataupun setiap kali lepas solat fardu, kita baca astaghfirullah 100 kali. Tak boleh 100 kali, 10 kali. Tak boleh 10 kali, 50. Boleh 50, 100. Bila kita baca, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa sama-sama supaya Allah Taala angkat dan hilangkan wabak COVID-19 ini, khususnya di negara kita ini dan di seluruh dunia. Jadi maksudnya ibrahnya adalah amalkanlah zikir tu kalau sebagai salah satu inisiatif kita. Ya, kalau kita sama-sama amalkan zikir astaghfirullah ini, Allah Ta'ala bukan saja akan ampunkan kita, Allah Ta'ala akan makbulkan doa kita. Okey, kita akan berjumpa di siri akan datang dengan InsyaAllah. tajuk yang lain. Mungkin zikir-zikir yang lain pula lah kita beritahu. Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.